Hai, Assalamualaikum. Saya dikenali dengan nama Aida Adia atau Aida Anggrek dalam dunia penulisan. Pernahkah anda semua membaca karya-karya saya sebelum ini? Atau pernahkah anda mengenali saya sebagai seorang novelis atau scriptwriter? Tak pun, adakah anda mengetahui di sebalik nama Aida Adia atau Aida Anggrek, saya berkejaya sebagai seorang pegawai bank di sebuah bank antarabangsa di Kuala Lumpur. Jadi, menarik atau tidak tentang saya, jom sama-sama saya perkongsikan video saya, bagaimana saya bermula menjadi seorang penulis dan perkongsian saya atau tips-tips untuk menulis. Moga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Nama penuh saya ialah Rohaida Harun. Saya memulakan persekolahan di sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Sungai Laken, Port Dickson. Kemudian bersekolah di sekolah menengah di Sekolah Datuk Haji Abdul Samad juga di Port Dickson, dan melanjutkan pelajaran peringkat diploma dalam jurusan pemasaran di Politeknik Port Dickson. Bagaimana bermulanya dunia penulisan saya? Ia bermula daripada zaman persekolahan lagi sebenarnya. Saya suka menulis dan menulis merupakan hobi saya. Saya juga suka menyertai pertandingan menulis cerpen, menulis karangan, puisi dan segala medium-medium yang memerlukan penulisan. Itu memang saya minat. Okey, yang ni memang legend. Diary. Zaman dulu mana ada media sosial macam FB, IG dan sebagainya kan. Jadi pada diary lah saya menulis, meluah isi hati, menceritakan apa yang telah terjadi, yang telah berlaku dan sebagainya. Saya menulis diary ni sejak dari zaman sekolah sehinggalah saya melanjutkan pelajaran ke Politeknik Port Dickson. Dan kalau nak tahu, sampai sekarang saya masih menyimpan semua diary-diary saya dengan baik sekali. Okey, karya saya yang pertama diterbitkan menjadi satu buku adalah berbentuk puisi. Ia satu kompilasi puisi-puisi daripada penulis-penulis Negeri Sembilan. Diterbitkan pada tahun 1999. Itulah kali pertama saya berasa dihargai dan berasa banggalah sebab karya saya diterbitkan menjadi satu bahan bacaan untuk perpustakaan Negeri Sembilan. Dan di tahun 2010, maka segalanya lah bermula di mana saya bergelar seorang penulis. Karya saya berbentuk novel, genre remaja, diterbitkan oleh Info Didik Sdn Bhd pada tahun 2010, iaitu Itu Aku dan Aku Redha. Kemudian dua novel saya yang bergenre romantik komedi dan juga kekeluargaan dipublish oleh Buku Prima Karang Craft pada tahun seterusnya lah. Okey, dari genre cinta saya beralih kepada genre seram. Saya tidak menyangka bahawa karya-karya saya dalam genre seram mendapat sambutan di luar dugaan. Saya mendapat feedback yang sangat menggalakkan daripada pembaca-pembaca saya. Okey, di sebalik nama Rohaida Harun sebagai seorang pegawai bank, sebenarnya nama Aida Adia sudah mengiti di bibir para pembaca di dada-dada akhbar. Sebenarnya saya rasa saya bagaikan ada dua personaliti yang berbeza. Bila menggunakan nama Rohaida Harun, saya tetap menjalani rutin harian saya sebagai seorang pekerja bank, dan bila saya menggunakan nama Aida Adia, saya sangat aktif menulis. Ini antara momen yang menarik dalam hidup saya sebagai seorang penulis, di mana saya dijemput ke konti radio untuk mempromosikan novel-novel saya. Antara radio yang saya pergi bernama FM, Manis FM, Suria FM
UPM dan banyak lagi. Saya Tetap Nak Awak merupakan novel pertama saya di keluaran buku Prima Karang Kraft. Dia merupakan satu naskah yang istimewa buat saya. Saya Tetap Nak Awak ini merupakan novel bestseller sebenarnya pada tahun 2013. Banyaklah pencapaian yang dicapai dalam Saya Tetap Nak Awak ini. Antaranya top 20 jualan terbanyak di jualan Carnival Karang Kraft, senarai top 10 anugerah grup buku Karang Kraft. Saya juga terpilih sebagai penulis harapan untuk cover buku ni. Dan banyak lagi lah penilaian 4 bintang dalam ulasan buku di berita harian. Dan terpilih juga untuk diadaptasi menjadi drama bersiri. Tapi setakat ini tiada jawapan lah daripada pihak stesen TV. Okey, ini antara novel-novel karya saya yang merupakan novel bestseller dan kesemuanya melepasi lebih daripada 2 kali cetakan. Okey, antara reward yang terbesar dan paling berharga yang saya terima sebagai seorang penulis ialah saya dapat mengerjakan umrah hasil berkat royalti daripada novel Saya Tetap Nak Awak ni. Dan sebenarnya saya sangat bersyukur atas apa yang saya terima. Dan ini menaikkan semangat saya sebagai seorang penulis. Okey, ini antara momen-momen yang menarik lah. Sepanjang bergelar seorang penulis, kami berkumpul di Pesta Buku Antarabangsa PWTC, di mana berjumpa dengan semua pembaca, berkumpul dengan penulis dan melakukan pelbagai aktiviti bersama pembaca. Okey, saya juga pernah mengadakan bengkel-bengkel penulisan di sekolah-sekolah, di mana saya berkongsi tips-tips penulisan kepada pelajar-pelajar mereka. Banyak juga sekolah yang saya pergi. Okey, sebagai seorang penulis juga, saya perlu mempromosikan novel-novel karya saya. Jadi jika ada event-event yang memerlukan kehadiran penulis, maka saya akan pergilah untuk mempromosikan novel-novel saya. Okey, selain penulisan novel, saya juga berminat dalam penulisan skrip. Saya mencabar diri saya untuk mempelbagaikan genre penulisan saya. Jadi saya menyertai pelbagai bengkel penulisan skrip anjuran penulis-penulis skrip Malaysia. Daripada belajar, saya mula menulis skrip dan menulis proposal serta menghantarnya ke pelbagai stesen TV. Ini antara stesen TV, pengalaman saya buat pitching untuk ke stesen TV lah, seperti TV3, RTM, TV Hijrah, Astro dan Finas. Okey, drama Gaib adalah merupakan drama pertama yang saya tulis skrip bersama dengan seorang lagi scriptwriter. Drama ini adalah bergenre seram dan kita boleh tonton drama sebanyak 10 episod ini di tonton TV3 ataupun boleh ditengok di YouTube. Okey, skrip saya yang kedua pula ialah telemovie Misteri Bilik Bawah yang pernah ditayangkan di slot Cerita Rama TV3 pada 18 Januari 2020. Telemovie ni adalah bergenre seram mistik. Okey, yang ini drama adaptasi bertajuk Melastik ke Hatimu, merupakan skrip saya yang ketiga bersama dengan penulis skrip lain.
bakal ditayangkan di slot Lestari TV3 pada tahun depan 2021. Okey, setakat ni saya masih meneruskan aktiviti penulisan saya, penulisan novel dan juga penulisan skrip. Sepanjang PKP ni saya banyak menulis juga. Antara buku-buku yang telah diterbitkan pada tahun 2020 adalah projek kisah hidup yang bertajuk Warkah untuk Bonda, Puaka Tanda Sekolah, satu lagi projek kisah hidup bukan biasa-biasa, Seram Mistik Kondominium, Seram Mistik Keranda, dan satu lagi e-book yang saya hasilkan dalam masa PKP tempoh hari, iaitu bertajuk Anecdote Kisah dalam Komputer. Jadi itulah sedikit tentang pengenalan diri saya. Actually bukan mudah ya untuk menjadi seorang penulis dan dalam masa yang sama tetap meneruskan kerjaya sebagai seorang pegawai bank. Komitmen dalam bidang perbankan seperti umum mengetahui, berulang-alik dari tempat kerja KL Seremban, tanggungjawab sebagai seorang ibu dan isteri sangat-sangat menghadkan masa saya untuk saya menulis. Namun halangan-halangan itu sebenarnya tidak mematahkan semangat saya untuk terus menulis. Ramai juga yang bertanya bagaimana saya menguruskan masa dengan komitmen kerjaya dan juga penulisan saya. Maka dengan ini saya berbesar hatilah untuk berkongsi tips-tips penulisan cara saya kepada sesiapa yang berminat. Harapan saya agar perkongsian saya ini sedikit sebanyak mendapat manfaatnya. Okey, macam mana nak mula? Pertama, general. Sebelum kita decide macam mana nak menulis, fikir dulu general apa yang sesuai atau yang dekat dengan kita. Kenal diri kita sendiri, genre mana yang kita minat. Macam mana kita nak tahu? Selalunya melalui apa yang kita baca lah. Genre mana yang selalu kita selesa, yang kita sebati dengan genre tu. Apa yang penting, kita selesa dan tahu apa yang boleh mencetuskan kreativiti kita. Dan itulah genre yang paling sesuai untuk kita menulis. Okay. Kedua ialah idea. Macam mana kita nak dapat idea? Idea ni datang dari macam-macam cabang. Selalunya melalui pembacaan lah. Mungkin juga daripada pengalaman diri kita sendiri atau pengalaman orang lain. Melalui pengamatan kita seharian di depan mata kita, atau mungkin daripada imajinasi kita sendiri. Kepada penulisan ilmiah, selalunya melalui rujukan atau kajian daripada mereka-mereka yang pakar. Okay. Dan idea ni sebenarnya datang bila-bila masa saja, tak kira di mana. Bila idea dah ada, kita fikir macam mana kita nak garapkan idea itu dalam cerita kita. Dan selalunya yang seperti saya kata tadi, idea akan datang bila-bila masa, tak kira di mana. Untuk kes saya selalu pastikan saya akan catatkan idea-idea atau rangka cerita itu dalam phone saya sebagai rujukan dalam manuskrip saya nanti, supaya cerita itu tak akan hilang atau idea itu tak akan hilang ketika saya mahu menulis. Itu cara saya. Okay, bila dah ada idea dan rangka cerita dalam nota kita, dan kita boleh menulis. Buat draft dulu. Sebelum kita mula, buat draft jalan cerita dari awal ke puncak atau buat draft saja. Tak perlu secara detail. Bila dah ada kerangka cerita dan draft jalan cerita tu, then kita terus menulis. Pedulikanlah jalan cerita yang tunggal langgang, tergantung. Yang penting kita tulis dan luahkan cerita yang berdasarkan draft yang kita tulis tadi ke dalam manuskrip tu.
Sebab kita akan betulkan balik jalan cerita itu bila pengakhiran perkataan tamat nanti. Yang penting, luahkan idea yang tersimpan ke dalam manuskrip kita. Okey, bahasa. Ini sangat penting ya. Jangan ketika menulis, jangan sesekali guna bahasa pasar atau bahasa WhatsApp. Contoh, kalau perkataan jangan guna perkataan JGN. Kalau saya SY dan sebagainya. Elakkan ayat-ayat maki hamun, ayat lucah dan sebagainya dalam penulisan kita. Okey, yang penting juga, kalau guna bahasa Inggeris, pastikan dia beritalic. Okey, tata bahasa yang bagus dan perkataan yang mudah difahami sebenarnya banyak membantu agar penonton lebih setia dalam meneruskan pembacaan mereka. Dalam pemilihan tajuk pula. Okey, ini juga merupakan satu masalah yang biasa bagi seorang penulis nak memilih tajuk yang sesuai. Kalau saya selalunya akan Google dulu sebelum memilih tajuk yang bersesuaian, sebab untuk mengelakkan tajuk yang kita pilih itu sama dengan tajuk-tajuk yang telah dipilih oleh penulis-penulis lain. Okay? Saya nak menambah satu lagi pesanan daripada guru saya, nilai tambah untuk seorang penulis novel. Selalunya kredit kepada seorang penulis atau yang mendapat rating pembacaan yang tinggi, selalunya penulis novel itu menjadikan penceritaan mereka daripada kisah benar ataupun pengalaman kisah hidup mereka sendiri atau orang yang terdekat. Dan karya-karya yang mereka tulis itu adalah asli dan bukannya meniru dari mana-mana idea penulis lain. Itulah satu nilai tambah atau kredit kepada seorang penulis novel itu. Okay, saya nak share tentang consistency. Bagaimana saya konsisten dalam menulis dan dalam masa sama meneruskan kerjaya saya. Okay, mood menulis ni sebenarnya bukannya sentiasa ada 24 jam. Okay, semua penulis akan melalui proses, tak kira lah di sambilan ke atau sepenuh masa. Jadi semasa menulis kita akan menghadapi banyak cabaran. Contohnya writer's block, gangguan daripada berbagai pihak, daripada keluarga, tekanan kerja, kegangan masa dan macam-macam lagi. Jadi apa yang saya buat, jika tak ada mood, saya tak perlu paksa diri. Saya akan rehat dan tenangkan diri, berhenti menulis kejap, tapi saya make sure saya saya tidak akan berhenti menulis lebih daripada 3 hari. Sebab saya takut idea itu akan beku dan otak dah tak boleh nak fikir lagi. Jadi apa yang perlu saya buat, saya perlu jadikan ia satu rutin atau disiplinkan diri saya sekurang-kurangnya menulis seberangan 2 setiap hari. Dan satu lagi perkara yang saya nak kongsi, waktu menulis. Waktu menulis perlu dimulakan bila segala urusan telah selesai dan waktu bila kita rasa tenang dan selesa untuk menulis. Bagi saya, bila perkara yang selesai, saya pilih waktu tengah malam lah. Itu waktu yang sesuai untuk saya menulis. Okay, setelah kita menemui perkataan tamat, itu sebenarnya bukanlah pengakhiran tugas seorang penulis. Tugas yang lebih penting lagi adalah masa mengedit. Sebelum kita menghantar manuskrip ke mana-mana penerbitan, penulis perlu semak dan perkemaskan semula cerita yang ditulis. Kemaskan semula bahasa, ayat yang tunggal langgang, jalan cerita yang ditulis. Kalau ada yang rasa tak puas hati, tukar dan perkemaskan semula. Untuk lebih meyakinkan, kita boleh suruh individu yang berpengalaman untuk membaca dan merekomen manuskrip kita. Bila dah rasa selesa dan meyakinkan, dan barulah kita decide untuk menghantar manuskrip kita ke mana-mana penerbitan. Sebelum kita menghantar manuskrip kita kepada mana-mana penerbitan, sila buat rujukan dulu. Okay?
buat rujukan rumah penerbitan mana yang sesuai untuk kita hantar. Okey. Satu lagi untuk saya perjelaskan, semasa penghantaran manuskrip, penilaian mengambil masa 3 hingga 6 bulan sebelum menerima keputusan sama ada lulus atau ditolak untuk diterbit. Okey. Jika manuskrip ditolak, jangan putus asa. Dapatkan penjelasan daripada pihak penerbitan sebab-sebab manuskrip kita ditolak, supaya kita dapat perbetulkan kesilapan dan kelemahan penulisan kita. Itu cara-cara macam mana kita nak menghantar manuskrip kita lah. Okey, jadi itulah tips-tips atau panduan secara ringkas macam mana nak mula menulis cara saya. Saya harap perkongsian saya sikit sebanyak mendapat manfaatnya. Okey. Sebelum saya mengundur diri, sukalah saya untuk memberi sedikit nasihat atau panduan untuk menjadi seorang penulis. Sebenarnya kerja menulis ini perlukan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Penulis tidak boleh berputus asa atau jemu untuk menulis. Penulis perlu tabah, cekal hati dan sabar dalam meneruskan penulisan mereka. Sebenarnya banyak lagi aktiviti penulisan yang kita boleh lakukan untuk perbaiki penulisan kita dari semasa ke semasa. Antara aktiviti penulisan yang kita boleh buat seperti menulis di blog, menulis di diary, menyertai pertandingan-pertandingan menulis esei atau cerpen atau novel, mengikuti sayembara, puisi, atau boleh juga kita menulis status di wall FB, Instagram, Twitter dan sebagainya. Untuk menambahkan lagi pengukuhan ilmu kita boleh sertai majlis-majlis ilmu dan perkongsian-perkongsian daripada penulis-penulis yang profesional dan berpengalaman. Perlu juga kita menyesuaikan dan berkawan dengan lebih ramai lagi penulis di Malaysia ini supaya kita dapat menambah baik cara penulisan kita dan bertukar-tukar pandangan sesama kita. Pernah ada orang tanya tentang matlamat saya sebagai seorang penulis. Adakah kerana ingin dapat nama, publicity, populariti ataupun duit? Jawapan saya ialah menulis sebenarnya adalah jiwa saya. Saya ingin menulis kerana saya mahu berdakwah dalam penulisan saya. Seperti yang saya pegang pesanan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana katanya setiap tulisan itu akan membawa penulisnya sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Maka tulislah yang baik-baik. Daripada pesanan itu saya berharap tulisan saya satu hari nanti bisa memberi manfaat kepada pembaca saya. Itu matlamat saya sebagai seorang penulis. Maka dengan ini sekianlah dulu perkongsian saya. Saya harap sikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda yang berhasrat untuk menjadi seorang penulis. Harapan saya semoga anda berjaya. Sekian. Assalamualaikum. Kalau benar bagai dikata, aku rela serahkan semua. Ingin ku dimanja, hidup serba mewah. Bukan benar bagai dikata, godaan manis sang pujangga. Dah kita dicipta bukan untuk bermegah. Saat dihanyut asmara,
bagai dikata, maka sudah dia berpunya. Sungguh tak kuduga begini akhirnya. Saat dihanyut asmara, asmara yang membara di jiwa. Sia-sia jika diturutkan hatimu yang terleka, dibuat kata-kata palsu. Sia-sia jika tak dicoba dahulu, karena hatiku dibelenggu rindu. Hati yang buta, raga binasa. Jagaku sampai sedar semula. Hati yang baik, benangkan dia.